Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari pada semua. Okay, so pada tengah hari ni aku nak buat video, video sedikit video pembelajaran tentang bagaimana cara untuk cari kaunselor berpotensi. Okay, tajuk dia bagaimana mencari kaunter berpotensi. So ini adalah based on pengalaman aku, okay, cara aku untuk screen kaunter-kaunter yang berpotensi. Okay, the first point yang kita kena tahu, okay, kita kena tahu secara, kita kena kaji secara FA, okay, counter yang kita nak beli, alright, FA ni fundamental analysis lah, okay, apakah yang kita perlu tahu, first thing kita kena tahu nama syarikat lah, okay, nama syarikat paling penting, okay, sebab kadang-kadang dalam bursa dia nama syarikat dia pendek-pendek, so kita kena at least kena tahulah, so just Google, okay, company apa secara longnya. Alright, selepas tu produk syarikat. Okay, apakah produk syarikat? Adakah syarikat tu membuat construction ataupun dia properties company ataupun dia ada produk tersendiri ke? Alright, itu adalah kita perlu tahu jugalah produk apa yang dikeluarkan. Okay, so ini semua okay, dirangkumkan dalam latar belakang syarikat. So kita study sedikit lah, tak perlu dah sampai detail sangat. Kalau boleh, at least kena tahu. Kalau boleh lah, kalau boleh kita cuba cari juga, cari siapa cari organization chart dia. Okay, organization chart. Okay, so ini adalah optional lah. Okay, optional. Okay, so ini optional. So kalau rajin, alright, cuba cari organization chart untuk syarikat. Okay, at least kita kena tahu siapa CEO dia. Okay, CEO ke apa ke, dia punya board of member. So kita buat lebih sedikit, okay, kajian. Alright. So itu yang pertama, okay, latar belakang syarikat. Okay, lepas tu yang penting sekali dalam FA, okay, yang kedua, alright, yang kedua, so aku buat point yang kedua kat sini. Okay, yang kedua, alright. So ini masih lagi di bawah FA Okay, yang kedua kita kena adakah okay, syarikat menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Yang menguntungkan. So apa yang paling penting kat sini adalah kita tengok, tengok quarter report. Quarter report syarikat. So quarter report syarikat ni adalah cara baca dia adalah amat penting. Kita nak tengok prestasi syarikat. Adakah syarikat menjadi keuntungan ataupun syarikat mengalami kerugian. At least kena tahu cara membaca quarter report. Quarter report, alright. At least kena tahulah cara nak baca quarter report. Dan lagi satu adalah kita dah tengok juga, revenue. Alright. Revenue syarikat. Revenue syarikat. Adakah revenue syarikat bertambah? Adakah revenue syarikat bertambah? Bertambah, bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. So itu adalah perkara yang kedua di bawah FA lah, fundamental analysis. So kita ada dua perkara penting dalam poin yang kedua ni. Baca quarter report. Dan juga kita nak tengok juga revenue. Revenue syarikat sama ada bertambah atau berkurang bagi setiap quarter. Right, bagi setiap quarter. Right. So lagi satu untuk FA kita kena cari juga. Cuba cari. Kita kaji juga. Cari. Cari share issued. Share issued ni ada share issued yang kurang 1 bilion. Kurang 1 bilion. So ini adalah optional. Ini adalah cara optional. So ini optional sebenarnya. So ini terpulang kepada masing-masing lah. So untuk FA kita tekankan kepada 3 poin dekat sini. Ini poin pertama. Poin pertama dekat sini ya. Buat sini lah ya. Right. Poin pertama. Sekejap. So poin pertama nama syarikat, produk syarikat, lebih kepada latar belakang syarikat. Poin kedua adalah quarter report. Dan juga tengok revenue juga. Dan kita cuba cari counter-counter yang mempunyai share issued yang kurang daripada 1 bilion. So kenapa?
Right, sebab apa bawah 1 bilion ni counter tu agak kurang berat lah. Okay, dari segi keberatan dia kurang. Okay, tapi itu optional. Okay, itu terpulang pada masing-masing. Dia bukanlah satu perkara yang wajib. Okay, ini cara aku lah. Okay. So, ada juga yang counter-counter yang lebih 1 bilion. Okay, contohnya AirAsia, okay, lebih 1 bilion. DNEX, lebih 1 bilion. Right. Tapi dia bergerak dengan agak pantas. Okay, agak pergerakan chart dia agak cepat lah. Okay. Tapi kebanyakannya, okay, counter-counter yang aku screen adalah di bawah 1 bilion lah dari segi share issue. Okay, share issue ni korang boleh tengok dekat guna beberapa screener kat luar sana. Okay, korang boleh tengok guna M Plus pun boleh. Alright, boleh guna iSaham screener pun boleh. Okay, untuk tengok share issue sesuatu company. Okay, so ini adalah segi FA dia lah. Okay, dari segi FA. So, point nombor 2. Okay, point nombor 2. Okay, point nombor 2 yang kita kena terangkan pastinya adalah kaji. Okay, kaji dari segi TA. Right, kaji dari segi TA. So, apa perkara-perkara penting dalam TA yang kita perlu kaji? Okay, yang pertama, kita kena mahir. Okay, mahir tengok pattern. Okay, pattern chart. Alright, so pattern chart. Alright, so kita kena menguasai atau kita kena mahir cara untuk tengok pattern chart. Right, so bergantung kepada cara korang trade. Okay, ada trader sebagai ada trade untuk investor. So investor tu lebih fokus kepada FA. Okay, investor tu lebih kepada makan dividen. Okay, so dia lebih fokus pada FA lah, syarikat. So dia adalah long term. Okay, tapi untuk trader, okay, trader sama ada dia short term. Okay, short term dia short term, medium term atau long term. Okay, so dia akan kaji both ataupun ada akan kaji kedua-dua lah, FA dan juga TA. So TA ni amat penting bagi trader sebenarnya. Okay, so mahir tengok pattern chart adalah salah satu point yang amat penting. Okay, amat penting dalam technical analysis. So mahir, okay, tengok chart untuk chart monthly, okay, okay, weekly dan daily. Alright, daily. Okay, so daily, bukan daily lah. Weekly, okay, daily dan hourly. Okay, so hourly ni kadang-kadang digunakan untuk entry. Okay, kadang-kadang kita gunakan daily chart ataupun hourly chart untuk kita entry price. Okay, untuk entry price lah. So kita kena tahu pattern. Okay, pattern chart sama ada dia, okay, kita point kan sama ada dia, okay, sama ada, okay, downtrend, okay, sideways, okay, atau uptrend. Okay, so kita kena mahir, okay, untuk kesemua pattern chart ni, monthly, weekly, daily dan hourly. Okay, so daily dan hourly ni lebih kepada entry lah. Okay, daily dan hourly ni untuk lebih kepada entry. So monthly, weekly ni lebih untuk kita check, okay, downtrend, sideways atau uptrend. So kita boleh juga guna daily, kita check sama ada dia downtrend, sideways atau uptrend. So monthly, weekly ni lebih kepada untuk lihat jangka sepanjang lah. So kita kena mahir, okay, bab-bab ni. Walaupun nampak macam mungkin perkara yang mudah, tetapi ramai juga trader yang gagal untuk memahami, okay, dan dia gagal untuk memilih, okay, chart mana yang dia nak pilih, sama ada dia monthly ke, weekly ke, daily ke, hourly. So itu adalah decision kita. So itu adalah kemahiran yang kita kena mahir, okay, kita kena kuasai. Okay, so itu dari segi pattern chart. Okay, yang seterusnya, right, yang kedua, point yang kedua, okay, untuk TA, perkara yang paling penting adalah volume. Okay, volume. Alright, so volume, apakah perkara yang penting untuk volume? Cuba cari, okay, counter volume, okay, volume 1 juta ke 10 juta. Okay, so aku selalu guna volume 1 juta ke 10 juta lah. Okay, dan selalunya volume 1 juta ke 10 juta ni tak semestinya, okay, cari, okay, dekat, okay, top volume. Okay, ini adalah kesilapan yang amat besar bagi bagi kebanyakan trader, okay, terutamanya newbie. Okay, so newbie selalunya akan tengok top volume.
Okay, dan dia sangka top volume tu bermaksud saham yang berpotensi tinggi tu naik. So itu adalah kesalahan yang amat besar lah. Okay, bagi aku. Alright. So sebenarnya bukan setakat kita tengok top volume, kita ada top gainers, okay, kita ada top losers. Kadang-kadang top losers tu memang dia losers, tapi based on the chart, okay, dia ada potensi future. Okay, based on chart, okay, mungkin dalam masa hadapan dia akan buat reversal candle. So itu yang kita kena mahir. Okey, kita kena mahir dari segi volume. So volume aku cadangkan 1 juta ke 10 juta. Alright. So lagi satu untuk chart pattern ni, okey, kita kena mahir juga untuk tengok, okey, bila kita buka chart kita nak tengok okey pergerakan chart, okey, pergerakan chart tu ke arah adakah chart ni potensi untuk membuat reversal candle ataupun certain pattern. Okay, so that's why aku tekankan, okay, cuba mahirkan beberapa indikator yang membantu. Okay, walaupun dia bukanlah penentu, okay, tetapi dia boleh membantu untuk korang decide. Okay, so korang decide untuk adakah counter ni sesuai untuk kita entry ataupun tidak. Okay, so itu pentingnya kita memahami. Okay, tak perlu semua sebenarnya indikator. Okay, just pilih indikator-indikator yang bersesuaian sahaja. So ada 2 point, satu pattern chart, satu volume. Okay, satu volume. Alright. Dan selepas korang buat semua ni, okay, ni point yang ketiga. Alright, point yang ketiga. Banyak point dia. Okay, selepas dapatkan list, okay, 5 ke 10 counter yang berpotensi. Okay, yang berpotensi dan okay, berpotensi ni bermaksud mematuhi okay, syarat-syarat di atas. So bermaksud dia mematuhi syarat-syarat di atas lah. Okay, selepas korang buat screening, okay, korang cuba ambil 5 ke 10 counter, okay, letakkan dalam master list. Okay, bermaksud master list ni bermaksud selepas korang buat screening menggunakan teknik kaji FA dan kaji TA ni, okay, dan letakkan dalam satu list, kita namakan master list, okay. 5 ke 10 counter je. Okay, 5 dan 10 counter je. Okay. And alright, kalau boleh kita cuba, okay, screen. Okay, selalunya aku akan screen secara manual, okay, atau okay, dengan bantuan screener. Okay, so sebenarnya kita boleh buat screen secara manual. Okay, that's why kena mahirkan TA dan juga FA secara manual. Okay, dan juga kita boleh gunakan beberapa screener. Okay, juga luar sana banyak screener macam iSaham, okay, investing.com, okay, untuk membantu. Bukan untuk secara utama, bukannya untuk screen lepas tu korang terus esoknya terus beli. Okay. Kaji, okay, aku lebih suka kaji secara manual. Okay, manual ni adalah lebih kepada 70 ke 80% lah. Okay, so screener ni lebih kepada 20 atau 10 ke 20% saja, okay, untuk membantu secara memudahkan cara. Okay, lebih kepada memudah cara. Alright, so ini cara akulah, okay, untuk aku cari counter-counter berpotensi. Okay, so mungkin beberapa point sesuai untuk korang dan korang boleh guna untuk proses trade korang. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.